Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahid bin Muhammad Rosdi. Tajuk presentation saya pada kali ini ialah behaviorism dalam pendidikan lah. Okey, kita pergi kepada konsep teori lah. Behaviorism ni adalah merupakan salah satu daripada teori pembelajaran. Dia juga dikenali sebagai behavior psikologi lah. Ahli psikologi ada menyatakan behaviorism ni memerlukan 3 komponen, iaitu stimulus, respon dan juga pengukuhan lah. Ahli psikologi juga ada menyatakan seseorang itu boleh dipredik dan juga kita boleh menjangkakan cara seseorang manusia itu belajar dengan kita melakukan kajian kepada haiwan lah. Okey. Pembelajaran ini akan berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku, iaitu hasil daripada pengukuhan dan respon dalam pengajaran dan pembelajaran. Kalau ikut mudah dia adalah behaviorism ini adalah merupakan satu kajian saintifik yang melibatkan tingkah laku manusia lah. Teori behaviorism ni ada juga menyatakan pembelajaran itu akan berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku hasil daripada pengukuhan dan juga respon semasa dalam proses pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada sejarah dan pengasas. Kalau ikutkan teori behaviorism ni diasaskan pada abad ke-20 lah. Dia ni bermula pada tahun 1913. Ketika itu ahli falsafah John Watson ada menulis artikel lah yang berjudul psikologi sebagaimana yang dilihat oleh behaviorist lah. Bermula daripada artikel ini, maka lahirlah tokoh-tokoh ahli behaviorism yang terkemuka lah, yang famous, iaitu Ivan Pavlov, J.B. Watson, E.L. Thorndike dan juga B.F. Skinner. Behaviorism ini ada diucapkan juga kepada dua kategori, iaitu pelaziman klasik. Kalau yang ni tokoh yang famous adalah Ivan Pavlov dan juga J.B. Watson, dan juga pelaziman operant E.L. Thorndike dan juga B.F. Skinner lah. Okey, kita pergi seterusnya. Watson dan Rainer pada tahun 1920, yang ni merupakan ahli falsafah. Dia ni ada membuat satu kajian anak yatim lah yang bernama Albert B, atau juga dikenali sebagai Little Albert, untuk takut pada tikus putih lah. Dan juga B.F. Skinner pula pada tahun 1948 ada menerbitkan Walden 2. Ia menggambarkan masyarakat utopia yang didasarkan pada prinsip behaviorism. Selain daripada itu, B.F. Skinner juga pada tahun 1971 ada menerbitkan bukunya lah, iaitu Beyond Freedom dan juga Dignity lah. Buku ini dia ni berpendapat kehendak bebas tu adalah khayalan lah. Okey, pergi pada slide seterusnya. Ciri-ciri dan ideologi lah. Dia ni terbahagi kepada dua, iaitu methodological behaviorism dan juga neo-behaviorism lah. Methodological behaviorism ni adalah daripada, kalau ikutkan dia ni asal daripada Watson lah juga, dan juga dia juga adalah inspirasi daripada teori dan juga hasil kerja Watson, iaitu neo-behaviorism lah.
Dia juga dirujuk sebagai Manifesto Behaviorism, di mana Watson ni pada tahun 1913 ada melangkahkan prinsip kepada semua behaviorism lah. Macam yang saya bagi tahu tadi, teorism ni dia ada 3 poin utama, iaitu kena ada stimulus, kena ada respon dan juga reinforcement lah. Okey, pelajaran ni hanya akan berlaku apabila stimulus yang diberi ni akan dapat merubah tingkah laku seseorang lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pecahan dan juga bahagian. Kalau ikutkan Abdul Majid lah, dalam buku dia bertajuk Pembangunan Penilaian dan Pelajaran Perspektif Pendidikan Holistik. Kalau ikut Abdul Majid ni, dia bahagikan kepada 4 pecahan lah, iaitu 4 fasa. Fasa pengajaran berpandu, penggunaan media, pengajaran berprogram, iaitu linear dan branching, dan juga last sekali operant conditioning dan operant reinforcement lah. Okey, setiap falsafah ada matlamat lah masing-masing yang tertentu. Matlamat bagi falsafah behaviorism ni adalah untuk menentukan hukum-hukum ataupun prinsip-prinsip yang mengawal pembelajaran lah. Okey, setiap falsafah juga ada kritikan yang tidak bersetuju, ada yang bersetuju. Okey, kritikan yang diterima ni oleh Carl Rogers ni, menggunakan teori pelajaran humanism lah. Ahli falsafah ni bagi Carl Rogers ni, dia ni menolak kaedah saintifik untuk menggunakan eksperimen untuk mengukur dan juga mengawal pemolehan ubah lah. Bagi dia ni, manusia ni mempunyai ada kehendak bebas, iaitu masing-masing lah agenda peribadi, dan juga manusia tu adalah berhak untuk membuat keputusan sendiri dalam hidup dia, dan manusia itu tidak perlulah mengikut undang-undang yang kita tentukan lah, deterministic science lah. Carl Rogers ni juga dia ni berpendapat manusia adalah unik lah, dan juga manusia itu tidak boleh dibandingkan dengan haiwan. Sebab bagi dia, manusia ini mempunyai akal dan berhak menentukan apa yang betul, apa yang tidak betul bagi dia. Sedangkan haiwan ni tidak mempunyai akal fikiran seperti manusia. Okey. Seterusnya, teori pembelajaran Doon and Doon pada tahun 1978. Mereka ni ada juga menyatakan pelajar ni dapat meningkatkan prestasi mereka jika pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan gaya pembelajaran mereka lah. Lepas tu seterusnya pendidikan Jepun lah. Pendidikan Jepun juga adalah mempunyai berpandangan berbeza lah. Kalau ikut pendidikan Jepun ni, dia ada menyatakan bagi golongan ahli samurai di sana, pembelajaran di rumah sangatlah penting. Anak-anak golongan samurai ni akan diberi pendidikan awal di rumah masing-masing lah. Okey, jadi pendidikan di rumah ni adalah permulaan bagi anak-anak mereka untuk menghadapi kehidupan yang akan datang lah. Okey, jadi bagi saya kesimpulan ni, setiap falsafah ni dia ada kelebihan dan juga ada kekurangan masing-masing lah. Jadi kita ni perlulah memilih teori falsafah yang bersesuaian mengikut keadaan yang tertentu lah. Tidak semua teori falsafah ni tidak boleh digunakan pada semua keadaan lah. Okey. Seterusnya,
tokoh barat behaviorism lah. Tokoh barat behaviorism adalah tokoh yang bersetuju dengan ataupun yang terpengaruh dengan falsafah behaviorism lah. Tokoh barat yang paling terkenal untuk teori behaviorism Ivan Pavlov lah. Ivan Pavlov ni lahir pada tahun 1849 hingga 1936 lah. Ivan Pavlov ni dia ada membuat kajian lah mengenai pencernaan haiwan telah membawa kepada penemuan penting dalam bidang psikologi lah. Kalau ikut Ivan Pavlov ni dia membuat kajian pada anjing lah. Jadi anjing tu keinginan anjing itu untuk makan dia dipanggil stimulus. Lepas tu air liur yang mengalir daripada anjing itu adalah respon daripada stimulus itu, dan juga penampilan kelenjar pankreas lah, iaitu di perut pertama kali oleh anjing itu yang mengunyah ataupun melihat makanan itu adalah bukan kerana makanan masuk dalam perut. Itu adalah respon lah. Melalui kajian Pavlov ni, teori behaviorism jelas mempengaruhi tingkah laku politis bagi anjing tersebut lah. Pavlov ni dia ada memfokuskan kepada stimulus, respon dan juga reinforcement lah. Okey, selain pada tokoh barat, kita juga ada tokoh Islam yang juga macam bersetuju dengan teori behaviorism lah. Tokoh Islam yang itu adalah Ibn Khaldun lah. Bagi Ibn Khaldun ni, pendidikan adalah dia menyeliputi proses di mana manusia ni secara sedar lah menyerap dan menghayati segala peristiwa atau hal yang berlaku dalam persekitarannya lah. Jadi permasalahan dan juga pengetahuan yang dia mendirikan kepada anak murid itu, iaitu yang ni dalam kurungan stimuli lah, adalah bersifat umum dan juga menyeluruh lah. Dan juga respon daripada itu, pengetahuan dan juga masalah itu akan dianalisis, dan juga guru tersebut akan membantu anak murid itu dengan memberi penyelesaian dan juga bimbingan lah. Okey. Langkah-langkah yang berlaku ini adalah satu kolaborasi lah antara guru dan juga anak murid, dan dalam bentuk perbincangan lah. Ini bukan respon lah. Lepas tu reinforcement, guru pun akan membuat rumusan supaya pelajar tu dapat menyelesaikan masalah tersebut dan mempunyai pengetahuan yang lengkap dan sempurna. Okey. Kesan behaviorism terhadap peradaban manusia lah. Setiap falsafah pasti akan memberikan kesan yang tertentu dalam peradaban dunia manusia lah. Dia ni akan memberikan sama ada kesan positif ataupun negatif. Okey, konsep kendiri ini merupakan adalah penilaian dalam diri seorang itu sama ada mereka itu positif ataupun negatif lah. Bila manusia itu menilai dirinya sebagai positif, jadi mereka ni akan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendirilah. Melalui tingkah laku yang positif tu, seseorang akan beri ganjaran tertentu kepada dirinya. Selain daripada itu, orang di sekelilingnya sama ada majikan dia, guru dia, ibu bapa dia juga akan memberikan ganjaran kepada individu itulah. Okey, kalau ikutkan behaviorism ni juga berjaya dalam mengajar, juga mengawal
pendidikan kanak-kanak kurang upaya OKU lah. Teknik ni juga dapat membantu pelajar untuk berdikari dan juga belajar ke tahap yang lebih tinggi. Bagi saya, behaviourism ni bukan hanya dapat berkesan untuk mengajar topik yang mudah, tetapi juga dapat mengajar yang kompleks jugalah. Behaviourism ni juga dapat mengesan masalah perbezaan tingkah laku individu di dalam kelas lah. Setiap individu dalam kelas tu pasti mempunyai perangai dan juga kelakuan yang berbeza lah. Jadi dengan menggunakan teori behaviourism ni, guru-guru dapat menentukan apa yang terbaik untuk anak murid mereka. Dan juga teknik behaviourism ini itu teknik mengawal dan juga teknik ulangan tu dapat melatih pelajar untuk mendapat kejayaan yang lebih tinggi pada masa akan datang lah. Okey. Kesimpulan dan cadangan. Setiap teori ini adalah penting bagi memenuhi keperluan pelajar itu sendirilah. Okey, setiap teori ini direka oleh ahli falsafah bagi menyelesaikan permasalahan yang berbeza yang dihadapi oleh mereka lah. Kelemahan sesuatu teori itu akan dapat menjadi penghalang murid tersebut untuk menyampaikan kejayaan dalam pembelajarannya. Jadi setiap teori ini kita perlu menyesuaikan terhadap individu dan juga pelajar itu sendirilah. Tidak semua teori itu dapat menyelesaikan masalah. Dan seterusnya, setiap teori itu yang kita ikuti haruslah mengikut hukum manusia yang azali lah. Juga macam kajian yang kita buat mengikut teori ni, sebagai orang Islam hendaklah mengikut fitrah lah, dan juga tidak melampaui batas lah. Selain itu, bagi saya teori ini dapat memupuk sifat yang terpuji lah. Kerana apabila kita melakukan suatu perkara yang positif, yang baik, pasti kita akan dapat ganjaran daripada orang lain dan juga dapat menambahkan keyakinan kepada diri kita lah. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.